inilah Prof, tentang ini tentang pandangan ya, mengatakan bahawa adakah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbangsa Yahudi? Jawapan saya tidak. Sebab apa? Sebab saya sudah buat genealogi Ansabul Bashar itu 8 kali 4 kaki, dan saya juga telah, maknanya kita telah menelaah beberapa kitab tafsir, dan apa yang dimaksudkan dengan Yahudi sebagaimana disebut oleh Abi Fida. Saya ada buku dia. Semua buku saya bawa daripada office kat sini kan, walaupun kita duduk ni. Maksud Yahudi yang disebut ni bukannya daripada dia, Yahudi ini adalah orang yang bahasa Arab, bahasa Farsi, bangsa berbagai-bagai bangsa mengikut perkataan itu. Dan dia kena tally dengan apa yang saya jumpa, bahawa nabi-nabi bukan berbangsa Yahudi. Saya bagi contoh ya, bagaimana mereka mendakwa bahawa Nabi Sulaiman AS itu berbangsa Yahudi, sedangkan Nabi Sulaiman itu berperang dengan orang Yahudi. Ini saya buat je dalam buku Jawad Ali, Al-Arab Qabla Al-Islam, Al-Mufassal fil Arab Qabla Al-Islam. Jadi macam mana dia boleh klaim bahawa berbangsa Yahudi? Nabi Sulaiman AS telah berperang dengan Yahudi dengan meminta tolong daripada orang-orang Phoenician untuk membuat kapal. Kapal yang Nabi Sulaiman nak pergi berperang, cari kayu-kayu dan batu-batu permata tu, mereka meminta orang Phoenician dan menjadi kapten kepada Nabi Sulaiman AS berperang dengan Yahudi. Mengikut buku yang ditulis oleh Profesor Jawad Ali itu, bahawasanya orang Yahudi ni tidak diberi kebolehan oleh Allah untuk mencipta kapal. Kalau dia buat kapal, mesti kapal dia tenggelam. Jadi disebab itulah Nabi Sulaiman meminta orang Phoenician yang terkenal dengan kemahiran membuat kapal dan berlayar di laut-laut besar. Jadi kalau sebenarnya kalau kita baca dalam sejarah yang ditulis oleh Orientalis itu sendiri, mereka mengakui bahawasanya nabi-nabi ada 5 orang. Mereka kata ada 5. Ada 4 orang mereka kata ialah Arab. Tapi mengikut kajian saya semuanya Arab, Proto-Arab. Bani Israel itu, kalau kata Bani Israel tu adalah Yahudi. Hasilnya daripada Yahuza. Saya tak setuju. Itu Yahuza. Ini Yahudi. Sebenarnya za dengan da tu satu yang berbeza dalam sudut bahasa Arab. Dia bukan macam bahasa kita. Ya. Jadi kalau ikut dengan dalam zaman Nabi Sulaiman itu sendiri, Nabi Sulaiman ini dia ada 2 beradik. Dia ada 2 beradik. Dan abang dia itu dibunuh oleh Bani Israel yang tak setuju dengan Nabi Daud ni. Kan Nabi Daud ni dia kisahnya Jalut dengan Talut. Nabi Daud pun dia ada musuh. Jadi adik dia, abang kepada Nabi Sulaiman ni Asyun. Asyun ni dia dibunuh masa kecil lagi. Jadi tu Nabi Sulaiman take over dia punya tahta dan sebagainya. Dan masa zaman Nabi Sulaiman okey. Tapi bila bawah Nabi Sulaiman itu, tak silap saya nama Raj'un, berpecah kepada 12 tribe of the Bani Israel. Yang kita selalu dengar 12 tribe tu, terpecah masa sesudah Nabi Sulaiman meninggal. Nabi Sulaiman wafat, dia terpecah. Bila terpecah itu yang Bani Israel yang tidak yang engkar semua tu. Bermula daripada situ. Dia berpuak-puak dah. Dan mereka ini sebenarnya bukan Yahudi. Mereka adalah Bani Israel. Apa maksud Bani Israel, Cik Gani? Israel itu kan nama Nabi Yaakob. Nabi Yaakob kan nama dia yang kedua tu, Elias dia. Also as known as sebagai Israel. Apa maksud Israel? Kalau dalam bahasa Arab, kalau bahasa Melayu, Abdullah. Isra itu adalah Abdun, Il itu kan Allah. Il itu bermakna one God. Israel. Itu maksudnya. Jadi kalau dia kata Bani Israel itu mestilah anak-anak Nabi Yaakob tadi. Bagi saya tak susah lah nak faham benda ni. Lepas tu dia kata Nabi Musa tu Yahudi. Mana Yahudinya? Nabi Musa tu adalah hasil daripada keturunan anak-anak Nabi Yaakob yang berpindah ke Mesir tu. Hasil jemputan Nabi Yusuf.
Nabi Musa ni kan anak Imran. Imran tu saudara mara daripada keturunan Nabi Yakub tu. Dia tu yang dikata Bani Israel. Begitu mudah sikit nak faham ni Prof. Kalau dengan cara Prof terang. Tapi kita selalu dikelirukan. Ya, sebab saya boleh jawab sebab saya dah buat dah genealogi tu. Genealogi tadi tu Okey, Prof, nampaknya kita dah nak menghampiri 1 jam ni Prof. Tak puas rasanya dengan Prof Tang ni mungkin dan saya difahamkan buku Prof ni nak boleh dipecahkan lagi ya Prof dalam usaha membuat ensiklopedia ya. Saya buku ni coming soon ialah buku bahasa Inggeris tadi, Lingua Revolution tadi. Ada mereka nak masuk dalam meeting kemudian peringkat untuk pencetakan kot, faham saya lah. Itu 300 berapa pages yang saya kasih, saya tak tahulah bila dah jadi buku berapa pages. Yang kedua ensiklopedia. Memang ini saya baru, anak murid saya baru cetak ni, tapi ini bukan lengkap lagi lah, tapi dia orang dah tak sabar nak tengok sangat. So dalam bahasa Melayu saya akan tunjuk pada DBP dulu, kalau DBP berminat bolehlah. Okey, saya ubah sikit untuk ensiklopedia Tamadun dan Revolusi Bahasa. Saya letak tamadun awal sebab saya menceritakan pasal kejadian alam juga daripada Big Bang tadi. Revolusi bahasa muncul apabila munculnya Adam alaihissalam. Ya, menarik tu Prof sebab Prof telah memberikan kita dimensi baru, dimensi pemahaman baru. Kadang-kadang yang selama ini kita mungkin dikelirukan oleh orientalis barat ya. Tapi Prof cuba untuk menemukan antara dapatan-dapatan barat dengan pembuktian pengkaji-pengkaji Islam dan seterusnya dengan kebenaran ayat-ayat Al-Quran itu tadi yang menceritakan sejarah ini Prof ya. Saya berharap buku ini menjadi satu rujukan lah kepada pelajar-pelajar, pelajar universiti, institut pengajian tinggi dan juga pelajar sekolah menengah supaya kita mendapat maklumat daripada orang Islam itu sendiri. Yang satu kefahaman agama dan satu kefahaman satu didikan pembelajaran yang kita dapat ya daripada kecil lagi supaya maklumat yang kita warisi kepada generasi akan datang ini maklumat yang tauhidi. Itu saja. Ya. InsyaAllah Prof, dan bagi pelayar dan pengikut FB boleh kita lihat buku ini Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun, hanya RM65 sahaja dan bersempena dengan hujung tahun ini kedai buku Dewan Bahasa boleh kita layari secara maya http www.dbpniaga.my. Pastinya RM65 ni ada lagi diskaun ataupun pengurangan harga sedikit ya, ada penjualan hujung tahun. Baik Prof, insyaAllah dapat kita bersua lagi